Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang. Buletin UKAS edisi malam 12 Ogos 2021 bersama saya Fidaus Matrang. Tumpuan berita. Anugerah Kecemerlangan Industri Ketua Menteri Sarawak CMIEA 2021 adalah program anugerah pengiktirafan korporat yang bertujuan memberi penghormatan dan pengiktirafan kepada perniagaan yang cemerlang di negeri ini. Timbalan Ketua Menteri Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan berkata, anugerah tersebut merupakan anjuran Persekutuan Perniagaan Sarawak SBF dan mendapat sokongan daripada Kerajaan Sarawak. Berucap semasa majlis pelancaran CMIEA 2021 menerusi platform Zoom pada Khamis, beliau juga menjelaskan CMIEA diterima pakai dari Anugerah Kecemerlangan Industri AKI yang mana ia merupakan Anugerah Kecemerlangan Industri peringkat kebangsaan. Katanya syarikat-syarikat dinilai menggunakan Rangka Kerja Kecemerlangan Perniagaan BEF yang diiktiraf antarabangsa sebagai penanda aras dan ia adalah pendekatan praktikal untuk mencapai kecemerlangan dalam semua aspek prestasi organisasi. Oleh itu, beliau menyeru syarikat-syarikat yang layak di Sarawak untuk mengambil bahagian dalam CMIEA 2021. Berita seterusnya. Kerajaan Sarawak telah mengawal penuh ke atas aktiviti pengedaran gas di negeri ini menerusi Ordinan Pengedaran Gas DGO 2016. Menurut Menteri Utiliti Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utom, ordinan ini bertujuan memberi peruntukan kepada Sarawak dalam mengatur semua kegiatan dan mengembangkan pengedaran gas di negeri ini. We want to reaffirm that we are in full control of our distribution of gas in Sarawak. Therefore, it's very important and pertinent for us to make sure that gas distribution activities is going to be not only based on safety, also must be reliable and also of the quality activities that we have. Beliau berkata demikian semasa berucap dalam perasmian First Sarawak Hybrid Seminar on Gas Operation Management at Domestic, Commercial and Industrial Building di Hotel Pullman Miri pada Rabu. Seramai 50 peserta telah mengambil bahagian secara bersemuka dan 200 peserta lagi hadir menerusi aplikasi Zoom. Dalam pada itu, Datuk Seri Dr. Stephen Rundi turut memaklumkan Kementerian Utiliti Sarawak juga akan memastikan Ordinan Pengedaran Gas 2016 dilaksana dan dikuatkuasakan bagi memastikan perkhidmatan pembekalan gas selamat kepada rakyat. So our government has formed that DGO 16 or Distribution Gas Ordinance 2016 which I tabled in the year 2016. And that time, we were already having that sort of plan to make sure we are able to in full control of distribution of gas in Sarawak. So, being the custodian of the ordinance, my ministry is determined to make sure that we are going forward in the last steps. Sementara itu, Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Sarawak Khairuddin Rahman Elias Husaini dalam ucapan pembukaannya berkata, dua insiden letupan di bangunan City One Mega Mall, Kuching pada 4 Disember 2018 dan premis Pejabat Hutan Wilayah Miri pada 6 Disember 2020 telah dijadikan asas kepada keperluan penyelesaian terhadap pengoperasian, pengelesenan dan keselamatan gas di Sarawak. Katanya sepanjang proses tindakan operasi dan siasatan tersebut didapati bahawa permasalahan sentiasa dihadapi pihak berkuasa. Stakeholder dalam sektor domestik, komersial dan industri tersalah rujuk dan ini menimbulkan kekeliruan pertama kali kepada orang awam dalam penyiapan maklumat pengoperasian pemasangan gas di negeri Sarawak. Tiada pernyataan rasmi dalam focal point agensi bagi pelaksanaan sokongan pelesenan dalam pengoperasian pemasangan dan juga pemantauan. Pada itu juga tiada garis panduan jelas kepada pengguna dalam pengoperasian pelesenan dan keselamatan gas di negeri Sarawak. Susulan itu,
Penganjuran program ini akan dapat menerangkan peranan setiap agensi dalam keselamatan pengoperasian gas di Sarawak bagi membantu pengusaha dan pihak berkuasa tempatan berdasarkan kepada Gas Supply Act 1993 and Regulations 1997 selain MS830 LPG Storage dan MS930 Piping. Ia adalah bagi memastikan keselamatan orang ramai agar tidak terjejas akibat aktiviti pembakalan gas berpipe di setiap perpasangan gas sama ada dalam sektor domestik, komersial ataupun industri. Sementara itu, Pengurus Besar Petroleum Sarawak Berhad, Petros, Kidney Enau, dalam ucapannya berkata pihaknya sangat mementingkan aspek keselamatan sebagai keutamaan selain kesihatan dan alam sekitar dalam industri gas ini. Katanya gas dapat memusnahkan nyawa jika tidak diluruskan dengan selamat. Selaras dengan niat negeri di bawah Distribution of Gas Ordinance 2016 atau DGO 2016, seiring dengan pengembangan akses ke gas untuk keperluan domestik di luar jejak semasa di Miri dan Bintulu, adalah amat penting untuk pertumbuhan kami secara asasnya disandarkan keutamaan nombor satu kami, iaitu keselamatan, safety first. Berita diteruskan dengan seramai 130 orang penerima yang terdiri daripada ibu tunggal dan golongan B40 menerima bantuan makanan. Menteri Muda Pelancongan dan Kesenian Sarawak yang juga Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Piasau, Datuk Sebastian Ting Chiu Yu telah menyerahkan sumbangan bantuan makanan tersebut di Miri, Tua Pek Kong pada pagi Rabu. Program ini merupakan anjuran bersama Parti Bersatu Rakyat Sarawak SUPP, Cawangan Piasau dan Miri City Women Caring Society. Turut sama memberikan sumbangan Excel Max Warehouse Miri yang menyumbangkan beberapa set barangan kegunaan harian kepada penerima tersebut. Selanjutnya, Menteri Muda Pembangunan Perindustrian Sarawak merangkap Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Batang Ai, Datuk Dr. Malcolm Musen Lamoh telah mempengerusikan taklimat sesi libat urus projek transformasi luar bandar RTP bagi kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Batang Ai di Pejabat Daerah Lubuk Antu pada Rabu. Menerusi taklimat itu, sebanyak 49 buah rumah panjang telah diagihkan projek RTP melalui Ketua Masyarakat dan Ketua Kaum KMKK masing-masing untuk tahun 2021 melibatkan peruntukan keseluruhan sebanyak RM5 juta ringgit. Jawatan Kuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKKK akan memilih sendiri kontraktor yang layak untuk pelaksanaan projek tersebut. Dalam pada itu, Datuk Dr. Malcolm turut berharap peruntukan tersebut dapat dimanfaat dengan baik untuk kesejahteraan bersama. Berikut pula, 4 buah pertubuhan bukan kerajaan NGO di kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Mambong menerima peruntukan unit hal ehwal agama-agama lain Unit 4 dan projek kecil luar bandar MRP. Menteri Muda Pengangkutan Sarawak Datuk Dr. Jerip Susil telah menyampaikan cek bernilai RM360,000 kepada 4 NGO itu di Pejabat Pusat Khidmat Masyarakat Dun Mambong pada Rabu. Antara 4 NGO yang menerima peruntukan itu ialah Menurut Datuk Dr. Jerip yang juga Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Mambong, bantuan tersebut bertujuan membantu pertubuhan merancang dan melaksanakan aktiviti-aktiviti tahunan mereka. Dalam majlis sama, beliau turut menyerahkan 50 pek bakul makanan kepada Wakil Persatuan Veteran Tentera Malaysia Sarawak, Cawangan Dun Mambong untuk diagihkan kepada bekas tentera yang terkesan akibat pandemik COVID-19. Berita seterusnya, mengenai kes jangkitan COVID-19 di Sarawak yang kian meningkat terutamanya di daerah Kuching berkemungkinan disebabkan penularan wabak baharu varian Delta yang merebak melalui udara. Adalah penting untuk masyarakat sentiasa mengambil langkah berjaga-jaga dan berwaspada di mana saja berada.
Saranan ini juga tidak terkecuali kepada individu yang sudah melengkapkan 2 dos vaksin COVID-19 kerana mereka juga masih berisiko terkena jangkitan. Untuk itu, Wartawan Unit Komunikasi Awam Sarawak UKAS pada Khamis telah menemui penyelaras dan doktor yang bertugas di Pusat Pemberian Vaksin PPV Stadium Perpaduan Kuching untuk mendapatkan maklum balas serta pendapat mereka mengenai kepentingan mengamalkan prosedur operasi standard SOP dalam usaha melandaikan lengkuk COVID-19. Ramai sudah selesai dos kedua di bahagian Kuching ini, tetapi dengan varian Delta yang terkini itu adalah sangat agresif dan lebih infectious lah, sangat berjangkit. So walaupun sudah selesai dos kedua, masih perlu berhati-hati, perlu patuhi semua SOP. Contohnya penjarakan sosial 1 meter itu, memakai face mask masih perlu, dan kerap cuci tangan seperti yang disarankan oleh KKM. Walaupun kita dah lengkap vaksin 2 dos, jadi tapi sebagai rakyat yang bertanggungjawab, kita haruslah sentiasa menjaga SOP. SOP kita seperti yang disarankan oleh kerajaan kita, antaranya dengan sentiasa menjaga penjarakan sosial kita, guna mask, jaga kebersihan diri, dan kalau boleh buat masa ni janganlah kita selalu keluar. Kalau boleh tinggallah di rumah buat masa ni, sebab sekarang ni pun kita dengar banyak kes data varian Delta yang menular sekarang ni. Jadi untuk mengelakkan penularan yang lebih merebak lebih banyak, so better kita stay at home. Sekian edisi malam bersama saya Fidos Matrang dan kru penerbitan. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan pastikan anda subscribe UKAS channel di YouTube. Salam UKAS.